Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menekankan kepentingan bagi menjamin pengedaran vaksin-vaksin secara adil dan saksama dalam usaha pemulihan COVID-19. Ke arah itu, Baginda berterima kasih dan menghargai bantuan ahli-ahli Commonwealth kepada ahli-ahlinya yang lain termasuk negara Brunei Darussalam. Bertitah pada sesi retreat mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth Cogam ke-26 yang berlangsung di Intari Conference Arena, Kigali, Republik Rwanda, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menekankan kepentingan penjagaan kesihatan mental dan kesejahteraan rakyat sebagai sebahagian daripada fasa pemulihan pasca COVID-19 dan usaha-usaha ASEAN mengenainya. Dalam pada itu, Baginda juga menzahirkan ucapan tahniah kepada Bangladesh atas inisiatif negara tersebut berkenaan terhadap kesihatan mental. Roundtable on Mental Health, Rethinking Mental Health and a Commonwealth Call to Support, Care and Transform. Dalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan ucapan tahniah ke hadapan Majlis Her Majesty Queen Elizabeth II selaku Ketua Commonwealth atas sambutan Jubli Platinum Baginda The Queen dan juga atas khidmat bakti terhadap Commonwealth selama 70 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan ucapan tahniah kepada Presiden Paul Kagame selaku pengurusi Cogam dan juga kepada Republik Rwanda dalam menghoskan mesyuarat berkenaan secara bersemuka setelah ditunda selama 2 tahun. Pada mengakhiri titah, Baginda juga mengalu-alukan United Kingdom untuk menjadi tuan rumah kepada Sukan Commonwealth yang akan berlangsung di Birmingham dari 28 Julai hingga Ogos 2022. Semasa sesi retreat, para pemimpin Commonwealth antara lainnya membincangkan mengenai belia, teknologi dan inovasi serta cabaran-cabaran global. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Her Majesty The Queen's Dinner for Heads of Government and Spouses Partners yang dihoskan oleh His Royal Highness Prince Charles, The Prince of Wales. Majlis santap tersebut berlangsung di Kilimanjaro Ballroom, Kigali Marriott Hotel. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Lord Roslin, Master of the Household to the Prince of Wales. Majlis santap malam ini juga diserikan dengan ucapan daripada His Royal Highness The Prince of Wales. Terdahulu sebelum majlis santap malam, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengadakan perjumpaan empat mata bersama Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Pertemuan dua pemimpin ini jelas mencerminkan keakraban hubungan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura yang sudah sekian lama terjalin sekaligus merapatkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara berkenaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat balik meninggalkan Kigali, Republik Rwanda setelah selesai menghadiri mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth Cogam ke-26. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam,
ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat meninggalkan tempat persemayaman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berada di lapangan terbang antarabangsa Kigali bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah The Honourable Dr. Vincent Biruta, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Republic of Rwanda, dan Tuan Yang Terutama Laksmana Pertama Bersara Pengiran Datuk Seri Pahlawan Norazmi bin Pengiran Haji Muhammad, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom dan Air. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman bersabda menekankan pandemik COVID-19 telah meletakkan harapan tinggi yang luar biasa kepada pemimpin dunia untuk membuat keputusan mengenai cara terbaik mengurus impak dan kesan pandemik, iaitu keputusan yang akan mengubah kehidupan manusia dalam pelbagai cara. Ketika banyak negara bergerak ke arah endemicity, sabda Yang Teramat Mulia, impak jangka masa panjang pandemik baru sahaja difahami. Justru adalah menjadi tanggungjawab setiap ahli masyarakat untuk terlibat dengan sebaik mungkin dalam menjaga kesihatan dan kesejahteraan setiap orang di sekeliling. Yang Teramat Mulia bersabda demikian pada perasmian persidangan isu-isu global Borneo, Sekolah Antarabangsa Brunei ISB BGIC ke-18 kemarin. Dianjurkan oleh ISB, persidangan yang diadakan dalam menyokong persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2022 berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia selaku Penaung Diraja ISB BGIC dijunjung oleh Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Tony McFadden, Pengetua Eksekutif ISB. Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan sijil penyertaan dan penghargaan masing-masing kepada wakil dari 21 buah sekolah dan para penaja. Dalam sembah alu-aluan, Pengetua Eksekutif ISB menzahirkan penghargaan kepada rakan persidangan ISB. The ISB BGIC to promote meaningful, multi-sectoral cooperation and collaboration within our local community. We must address Dalam ucap tama, Dr. Peter Tay, Ketua Pegawai Eksekutif Gleneagles JPMC, menyentuh 3 matlamat pembangunan mampan bagi memastikan hidup sihat dan menggalakkan kesihatan bagi semua peringkat umur. Manakala Dayang Lailatul Zubaidah binti Haji Muhammad Hussein, pengasas projek Impian dan Health and Nursing Care Sendirian Berhad, antara lain mengongsikan kepentingan mencapai piawaian kesihatan dan keberkesanan perkhidmatan penjagaan kesihatan. Dalam sabda, Yang Teramat Mulia menekankan semua pihak mempunyai kewajipan mempertimbangkan kesan pandemik bagi semua lapisan masyarakat dan juga belajar daripadanya agar dapat bersedia lebih baik pada masa depan. Undoubtedly, we will all benefit from continued close intergovernmental and public-private sector cooperations in our efforts to overcome the mounting global challenges together. And from what we have seen in the past few years, the role played by the youth through volunteer work is indispensable and every bit as valuable to overcome any adversity we have faced and will face in the future.
It is thereby important that we engage our youth as agents of future changes for the development and progress of our people and our beloved nation, Brunei Darussalam. ISB BGIC provides a platform for our young people to emulate world leaders in producing resolutions to promote health and well-being for everyone, reduce international disparity, and mitigate the negative impacts of COVID-19 as the world recovers and strives to build back better. Yang Teramat Mulia kemudian berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderahati kepada para penaja dan penyokong persidangan tajaan Syarikat Minyak Brunei Shell Sendirian Berhad, Brunei LNG, Gleneagles, Dynamic Technology, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan Brunei Cement. Yang Teramat Mulia juga berkenan menyaksikan pameran Minggu Tindakan Iklim dengan tema Good Health and Wellbeing, Ensuring Health, Life and Promoting Wellbeing for Everyone. Persidangan ISB PGIC menghimpunkan belia untuk membincangkan impak pandemik COVID-19 kepada komuniti tempatan dan global. Lebih 300 delegasi daripada 21 buah sekolah di seluruh negara menyertai persidangan isu-isu global Borneo, Sekolah Antarabangsa Brunei ISB BGIC ke-18. Persidangan dianjurkan oleh Sekolah Antarabangsa Brunei ISB bersempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2022. Para delegasi ditugaskan kepada 4 jawatan kuasa yang berbeza iaitu alam sekitar, ekososial, hak asasi manusia, politik dalam 2 forum. Mereka juga memutuskan resolusi berkaitan kesihatan dan kesejahteraan iaitu mengenai vaksinasi, kadar kematian anak damit, epidemik, kesejahteraan mental dan akses kepada penjagaan kesihatan. Turut dibincangkan kebaikan dan keburukan setiap resolusi dan keperluan untuk memilih resolusi untuk dibawa ke Perhimpunan Agung nanti. ISB BGIC pada tahun ini memfokuskan matlamat kemajuan mampan ketiga iaitu kesihatan dan kesejahteraan yang baik. Status harian norma baharu COVID-19. 1 kes sedang berada dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Sementara itu, 2 kes berada dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 717 kes sembuh dilaporkan kemarin. Manakala jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 73.1% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 72.6%, manakala 9.5% bagi 4 dos vaksin. Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Belait dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait mengambil inisiatif mengadakan bengkel penyembelihan menurut Islam bagi pegawai-pegawai masjid, ahli-ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan jemaah masjid-masjid dari daerah Belait. 60 peserta mengikuti bengkel yang diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait. Antara tujuan bengkel adalah untuk memberikan kefahaman mendalam mengenai hukum dan kaedah penyembelihan menurut Islam. Di samping itu, memberikan peluang kepada para peserta bengkel mengetahui secara dekat cara penyembelihan. Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad BGC dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah, Hospital Raja Isteri Pengiraan Anak Saleha dan McDonald's Brunei kemarin menganjurkan bersama kempen derma darah.
kempen diadakan di McDonald Cawangan Lambak. Kempen tersebut adalah salah satu daripada aktiviti kemasyarakatan yang diadakan sebagai sebahagian daripada inisiatif program Gaya Hidup Sihat. Ia dianjurkan bertujuan untuk menyokong Hari Penderma Darah Sedunia dan membantu menambah bekalan darah. Keunikan budaya dan tradisi yang terdapat di daerah Temburong sering menarik perhatian masyarakat luar untuk terus berkunjung ke daerah tersebut. Budaya dan tradisi Puak Murut atau juga dikenali sebagai Lun Bawang antara menjadi salah satu tarikan. Baru-baru ini, beberapa pelajar antarabangsa dari Universiti Brunei Darussalam berpeluang melihat dan mempelajari keunikan budaya dan tradisi Puak Murut di daerah Temburong. This is the things that we need to learn, and it is the part of the cultural heritage that we need to transfer from generation after the generation. I guess like seeing native things back home, so it was really cool to see. I really love the dance and learning more about the native people. It's interesting to learn about any new sort of historical or cultural information about a new place. So this was definitely a interesting look into that. Berikutan aduan daripada orang ramai, Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian kawalan makanan halal telah membuat pemeriksaan bagi produk nacho cheese, mild salsa, hot salsa dan medium tomato salsa jenama Doritos yang didapati mengandungi spirit vinegar dan white wine vinegar, iaitu jenis-jenis cuka yang diperbuat daripada minuman keras. Perkara tersebut juga dirujuk kepada syarikat pengeluar produk iaitu Walker's Snack Food Limited, United Kingdom yang mengesahkan bahawa tiada pensijilan halal dikeluarkan ke atas produk tersebut. Bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah telah pun mengarahkan pemilik premis untuk mengasingkan semua produk tersebut dengan serta-merta dari tempat atau ruang non-halal section yang tidak terdedah dari penjualan awam. Semua pengimport, pasaraya dan kedai juga dinasihatkan supaya melakukan tindakan pengasingan dengan serta-merta jika terdapat produk yang sama diedarkan dan dijual di premis masing-masing. Antarabangsa, ratusan buah kemah yang disumbangkan oleh China dihantar ke beberapa kawasan yang teruk terjejas oleh gempa bumi di Afghanistan. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitud menggegarkan Afghanistan Rabu lalu sehingga mengorbankan lebih dari 1,000 orang. Sehubungan dengan itu, pemimpin tertinggi Taliban menyeru komuniti antarabangsa untuk membantu rakyat Afghanistan yang terjejas oleh bencana alam itu. Pemandu lori yang membawa bantuan dari kerajaan China berkata, mereka akan membawa bantuan itu ke Sharana, ibu negeri wilayah Paktika dan kemudiannya menghantar ke beberapa kawasan terjejas lainnya. Dalam pada itu, Chancellor Negara selaku Menteri Luar China Wang Yi menekankan yang China akan menyediakan bantuan kemanusiaan kecemasan untuk Afghanistan. ...22 orang penumpang dan 2 kru kapal berjaya diselamatkan dalam insiden kapal karam di pesisir Colombia. Ketika insiden itu berlaku, kapal tersebut dipercayai mengadakan pelayaran ke pesisir Buenaventura, Yuan Caco. Operasi mencari dan menyelamat dilancarkan selepas stesen pengawal pesisir Buenaventura menerima panggilan kecemasan dari syarikat pengangkutan milik kapal tersebut. Menurut tentera Colombia, kapal tersebut karam akibat cuaca buruk. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.